آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم غفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين ولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pagi ini kita diberi peluang lagi oleh Allah untuk berada dalam majlis yang paling mulia, yaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya bagi meneruskan kehidupan kita
sampailah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam jangka masa yang tidak begitu lama lagi. Tak lama lagi kita akan dipanggil semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mati dengan kita selepas ini. Bukannya lama benar lagi. Berita kematian selalu dah kita terima. Kawan-kawan kita banyak dah pergi daripada kita. Malam ada seorang adik angkat saya telah dikembalikan oleh Allah SWT kepadanya. Saya duduk dengan keluarga dia tu daripada kecil sampai dewasa. Dia jadi adik angkat saya. Keluarga tu keluarga angkat saya. Bapa mereka tu bapa angkat saya. Mak mereka tu mak angkat saya. Cuma dah tak ada dah dua-dua tu. Tinggal mereka aja. Seorang daripadanya adik angkat saya. Umurnya 60 lebih lah. Meninggal dunia semalam. Nunggu gila kita aja dah. Dan lepas ini kata, dia tengoklah kehidupan kita ni. Bukan makin lama makin gembira, makin lama makin seronok, makin lama makin bahagia, makin lama makin mensukacitakan. Tapi terimalah, makin lama makin duka cita. Makin lama makin menerima segala berita-berita yang kita tak suka. Itu kehidupan kita selepas ini. Kerana hidup nanti ni habis tu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah uji hidup kita. Semua kita ni akan diuji oleh Allah Taala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kamu akan diuji oleh Allah. Semua akan diuji oleh Allah. Tiap-tiap satu. Daripada ketakutan, minal khauf, takut je. Takut tuai lah, takut apa tak lalu lah, takut penyakit lah, takut tak lalu bangkit lah, macam-macam penyakit. Takut saja. Wal ju' dan kelaparan, tak cukup makan. Barang makin lama makin naik harganya, bukan makin lama makin naik harganya. Takut kelaparan, mati kelaparan. Wal anfusi was samarat, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta benda. Makin lama makin kurang harta kita ni. Wa naqsim minal amwal wal anfusi, dan kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah latih kita supaya menjadi orang-orang yang sabar. Orang yang sabar tu besar pahalanya. Apa kata Allah bagi orang yang sabar? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat nak dikira berapa banyaknya. Banyak benar pahalanya. Itu sebab di antara mereka yang masuk syurga tanpa hisab ialah orang yang sabar. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan sabar. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan redha. Kita mati dalam keadaan menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang sabar tu? Allazina idza asabathum musibah, iaitu mereka-mereka yang apabila ditimpakan musibah kepada mereka, qalu, sambung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, kami kepunyaan Allah dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Seorang-seorang kembali kepada Allah Taala. Apa dapat ujungnya? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka itulah yang dapat selawat dari Tuhan mereka. Bukan Allah tu selawat kepada kita. Allah tu bagi pahala selawat kepada kita. Allah selawat pada Nabi. Nah, ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka itulah yang dapat selawat dari Tuhan mereka. Wa rahmah, dan dapat rahmat pula tu. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fazilat orang sabar. Yang pertama dapat selawat, yang kedua dapat rahmat, yang ketiga dapat petunjuk. Tahu je kita apa nak buat. Mudah-mudahan kita akan dapat pengetahuan, ilmu pengetahuan supaya membimbing kita untuk menjalani kehidupan supaya ikut kehendak Allah. Ikut perintah Allah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Nak tahu lah, nak tahu yang mana Allah larang, yang mana Allah benarkan, yang mana Allah suruh, dan sebagainya.
Sebab Allah datang 5 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kita kena mesti bertindak sewajarnya. Yang wajib buat, jangan tinggal. Yang haram tinggalkan, jangan buat. Yang sunat digalakkan buat sebanyak-banyak yang mampu. Yang makruh digalakkan meninggalkannya sebanyak-banyak yang kita upaya. Dan yang harus kita jadikan ibadah kepada Allah SWT. Bila kita boleh bertindak demikian, barulah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bila kita berjaya menjadi orang yang bertakwa, itu tanda Allah nak bagi jaminan keselamatan dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Ada orang tanda angkat tangan? Tapi diuji dulu. Macam-macam ujian. Kena terimalah, kena sabar. Sabar sampai bila? Sampai bila nak sabar? Sampai mati. Kita nak mati membawa pahala sabar. Mati membawa pahala redha. Mati membawa pahala syukur. Mati membawa pahala apa lagi? Tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Dan sebagainya. Alright. Untuk pagi ini, kita sambung pembacaan kita tentang Mabadi yang 10. Kita dah baca separuh daripadanya. Tinggal penghujung tak habis lagi. Mabadi itu artinya apa? Permulaan. Pembuka kata. Introduction. Sebelum kita mengaji wujud Aqidam Baqarah tu, kita tahu apa benda yang kita belajar ni. Itu namanya Mabadi. Yang 10 perkara. Secara laju-laju lah ya. Supaya kita jangan ada putus-putus. Dengan apa yang kita telah baca dan yang sedang baca dan akan baca. Jadi supaya ada kesinambungan. Mabadi 10 tu, Mabadi itu 10 perkara yang kena ketahui. Yang pertama nama ilmu ni apa? Ilmu tauhid. Lagi ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu sifat, ilmu aqaid dan ilmu aqaidul iman. Itu di antara nama-nama ilmu yang kita belajar ni. Benda tu sama, nama aja lain. Macam orang yang sama tapi keluarnya ada. Ada yang dipanggil mat, ada yang dipanggil kulub, ada yang dipanggil apa? Tiup dan sebagainya. Pokoknya orang itu juga. Ini begitu, ilmunya ilmu itu juga. Tapi ada yang panggil ilmu kalam, ada yang panggil ilmu usuluddin, ada yang panggil ilmu sifat, ada yang panggil ilmu aqaidul iman. Yang kedua, ambilannya dari hadis dan juga daripada Al-Quran dan hadis. Dua sumber hukum kita, Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, kandungannya apa? Apa benda yang kita belajar ni? Isi ilmu ni apa dia? Apa yang belajar sini? Mengandungi hal pengetahuan dan hal membahaskan beberapa pegangan kepercayaan kepada Tuhan dan kepada Rasul, kepada Rasul-Rasulnya daripada beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan. Ikatan tu artinya percaya betul-betul, tak ada longgar-longgar, tak ada jatuh-jatuh, tak ada cicur-cicur. Ikatan namanya. Yang yakin, nak yakin betul. Yakin tu artinya apa? 100%. Jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham. Yakin. Itu yang kita belajar ni. Kemudian yang keempat, kita ngambil ni ilmu dari mana? Tempat bahasanya, bendanya, tajuknya apa yang nak kita bicara ni? Tentang zat Allah. Yang kedua, tentang zat Rasul. Ketiga, segala kejadian-kejadian dari segi jirim dan arat. Nak tahu apa benda jirim, apa benda arat. Yang keempat, sudah kita baca ni dia. Yang keempat, pada segala pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perkataan Rasulullah SAW. Tak ada dalam Quran tapi ada dalam hadis. Tentang hal-hal yang gaib, hal-hal yang kita tak dapat buktikan. Seperti syurga, neraka dan lain-lain. Hari kiamat dan perkara-perkara hari kiamat. Yang kelima, faedah. Kenapa nak mengaji ilmu ni? Apa faedah ilmu ni? Iaitu dapat mengenal Tuhan dan percayakan Rasul. Kenal Tuhan dan kenal Rasul. Dan mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Yang kelima. Yang keenam, nisbah, bandingan.
Kita ngaji ilmu tauhid ni apa bandingan dengan ilmu fiqh? Apa bandingan dengan ilmu Al-Quran? Apa bandingan dengan ilmu hadis? Apa Al-Quran? Apa bandingan dengan ilmu tajwid dan sebagainya? Ya, iaitu ilmu yang apa? Terbangsa kepada agama Islam yang paling utama sekali. The first thing that you must know, tauhid nombor satu, ya. Ya, yang lain tu kemudian daripadanya. Yang ketujuh, yang mengantarnya. Siapa mula-mula menyusun ilmu apa ni? Ilmu tauhid yang kita belajar macam ni. Dua orang ulama. Yang pertama namanya Abu Hasan Asy'ari. Yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka itu yang menyusun. Ya, yang sebenarnya yang pertama belajar tentang tauhid ni dari Allah ialah Nabi Adam. Kita ni kemudian ya. Telah disusun oleh Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Yang ke-8 ini kita baca ni. Yang ini kita nak belajar ni. Bermula ni ya, yang ke-8. Hukumnya. Hukum ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Yang mana satu hukum ni? Ngaji ilmu tauhid ni apa hukumnya? Wajib ke, haram ke, sunat ke, makruh ke, harus? Hukumnya wajib. Siapa yang wajib tu? Siapa yang wajib? Tiap-tiap orang. Fardu ain. Apa itu ain? Tiap-tiap individu wajib. Puan-puan wajib. Suami perempuan wajib. Anak-anak perempuan semua wajib lah ke? Apa itu wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti menuntut ilmu. Mesti buat. Sebab itu perempuan balik kan, ajar anak-anak tu. Kalau mereka kerana kecuaian kita, anak-anak tak tahu, apa? Berdosa belaka. Kena ajar anak-anak. Atau bawa kemari. Ada tu guru ngajarnya. Belajar. Suami-suami pun begitu juga. Ajak. Wajib belajar. Kalau dia tak tahu, kalau dia tak belajar, berdosa. Ini bukan saja berdosa ni. Wajib ini ada kaitan dengan akidah. Ada kaitan dengan ketuhanan. Apa katanya? Kalau dia belajar sah imannya. Tapi belajar sampai dapat lah. Belajar dan faham sah imannya. Dan diberi pahala. Kalau dia tak nak belajar, dan kerana itu dia tak tahu apa tentang ketuhanan, salah pendapat dia tentang ketuhanan, dia bukan saja berdosa, dia tak sah imannya. Dia kira sebagai orang yang tidak beriman. Orang tak beriman tu belah juga. Kafir. Jadi sebab itu kena belajar. Semua fardu ain. Fardu ain tu wajib atas setiap individu. Puan-puan wajib, saya wajib, isteri saya wajib, anak-anak saya wajib. Begitu juga cucu-cucu saya wajib belajar. Kerana dia berkaitan dengan akidah. Kalau kerana itu dia tak tahu dan tak faham dan salah pula kepercayaannya, kafir jadinya. Itu fardu ain ya. Hukumnya iaitu fardu ain atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Apa arti mukallaf? Apa arti mukallaf? Orang yang wajib menjalankan perintah Allah. Itu mukallaf. Tandanya ada 4. Mukallaf. Ada 4 tandanya. Yang pertama aqil. Yang kedua baligh. Yang ketiga sempurna hawas. Yang keempat sampai seruan dakwah kepadanya. Itu mukallaf. Sampai seruan dakwah kepadanya. Yang pertama apa tadi? Aqil. Apa itu aqil? Akalnya sempurna. Artinya dia tidak terlalu bodoh dan tidak pula gila. Kalau terlalu bodoh bukan mukallaf. Bila bukan mukallaf tak wajib menjalankan perintah Allah. Kerana dia terlalu bodoh. Bodoh tu bukan sekat SPM dapat 99999 semua kayak itu.
Dia bodoh tu sampai dia tak tahu yang mana membezakan antara yang najis dengan yang suci. Dia bodoh jenis itu. Yang ini suci, yang ini najis dia tak tahu. Kenapa? Kerana dia rasa tak tahu lah. Dodol kata yang tak lembu kata yang dodol. Ada tak jenis orang betul? Ada. Bodoh benar. Apa tak tahu? Atau gila. Apa tu gila? Apa tu gila? Akalnya tak boleh berfungsi dengan baik. Itu gila ya. Siapa tak nak semayang senang je. Siapa tak nak nutup aurat senang je. Apa? Jadi gila. Tak ada wajib ya. Jadi gila. Kalau tidak, kenapa dia orang gila itu dia bukan mukallaf, tak wajib. Dia bukan mukallaf, jadi dia tak wajib. Karena dia itu gila. Itu apa sempurna hawas. Akal tadi ya, kita akal tadi ya. Yang kedua balik. Apa kata balik? Cukup umurnya. Lelaki atau perempuan setelah berumur 15 tahun, maka dia dikira balik. Kalau tidak ada apa tanda-tanda. Tapi kalau dah berumur 9 tahun, ada tanda-tandanya, maka dia sudah dikira balik tu. Contohnya, kalau lelaki, umur dah 9 tahun, lepas tu dia mimpi bersetubuh dan keluar mani. Ketika itu dia dikira balik. Wajib semayang, wajib zakat, wajib puasa Ramadan dan sebagainya. Perempuan ada dua tanda. Yang pertama, mimpi bersetubuh dan keluar mani. Balik itu. Yang kedua, datang haid tapi setelah umur 9 tahun. Faham ke cakap saya ni? Itu balik. Yang kedua, yang ketiga, sempurna hawas. Hawas apa? Panca indera. Dalam Islam panca indera yang dikira hanya dua. Yang pertama penglihatan, yang kedua pendengaran. Kalau ada salah satu dia dikira mukallaf itu. Dia matanya nampak tapi telinganya pekak. Mukallaf ke tak? Mukallaf, dia dah ada satu. Matanya nampak, telinganya pekak. Mukallaf itu. Kerana dia nampak orang semayang, nampak orang nutup aurat, nampak orang puasa Ramadan dan sebagainya. Dia wajib menjalankan perintah Allah. Atau matanya buta tapi telinganya elok dengar je. Mukallaf ke tak? Mukallaf. Wajib semayang, wajib puasa, wajib menutup aurat dan sebagainya. Dia ada satu kira mukallaf tu. Faham ke cakap saya ni? Yang bukan mukallaf kalau dua-dua tak ada. Mata tak nampak, telinga tak dengar. Buta dan pekak. Itu bukan mukallaf. Kalau jenis orang apa itu, dia tak ada jalan nak mengetahuinya. Kalau orang tu buta, tapi telinga dia kalau pakai alat tu dia boleh dengar. Adakah itu termasuk mukallaf lah. Tapi dengan syarat dia buta dan pekak itu sebelum dia memayyiz. Lahir-lahir aja dah buta dan pekak ataupun umur 2 tahun. Baru umur 2 tahun dah buta dan pekak. Masa ketika itu dia bukan mukallaf. Tapi kalau dah besar, dah tua, dah 81 tahun baru buta dan pekak. Tahu ada orang umur 81 tahun dah ngajar. Tiba-tiba tengah ngajar tu kilat menyambut. Buta langsung. Guru belakang betul pekak. Tak dengar. Lepas tu boleh ke? Aku tak wajib semayang. Aku dah buta, dah pekak. Boleh ke? Tak boleh. Sebelum dia memayyiz. Sebelum dia kenal. Yang mana suci, yang mana najis. Baru boleh dikira dia bukan memayyiz. Kalau tidak wajib. Contohnya dia naik kapal terbang. Umurnya masa itu 2 tahun. Memayyiz ke belum? Kenal ke mana najis, mana suci? Dia umur 2 tahun. Entah macam mana kapal terbang tu jatuh. Habis semua dalam kapal terbang tu mati. Dia seorang hidup.
Dia pun keluar dia kapal terbang tu. Merangkak dia kuak. Datang beruk belah. Beruk tengok ada orang tu, dia pun belah ada budak kecil tu. Sampai dia besar. Udah besar jadi apa? Udah besar jadi Tarzan. Faham ke ni? Dia dah jadi Tarzan. Maka Tarzan ketika itu bukan mukallaf. Kenapa? Dia belum mayyiz lagi dah jadi apa itu. Tapi itu bukan yang kedua tadi, yang ketiga nanti insya-Allah ya. Yang ketiga bukan yang ketiga, yang keempat. Bukan yang ketiga ni, yang keempat. Yang tadi apa? Sempurna panca inderanya. Yang keempat, sampai seruan dakwah padanya. Dia tahu tentang Islam. Dia nampak orang pergi semayang. Dia nampak orang pergi menutup aurat. Dia nampak orang baca Quran dan sebagainya. Dia tahu tentang Islam. Ya, melalui pendengaran, melalui penglihatannya. Atau salah satu. Maka kalau Arab itu mukallaf lagi ya. Kalau dia tak tahu macam tadi, macam Tarzan tadi, tak pernah kenal tentang Islam. Memburuk melih aja. Mana dia buruk tahu ngajar dia tentang Islam? Mana buruk ngajar dia tentang semayang? Sebab Tarzan dia nutup aurat ke tak? Dia pakai seluar panjang ke pakai cawat? Itu Tarzan jadi dia bukan mukallaf. Dia tak wajib semayang, tak wajib puasa, tak wajib apa. Tapi bila Tarzan tu pergi melawat England, Tarzan in London macam? Mukallaf tak? Ada orang di England tu yang menutup aurat. Ada orang yang di England tu pergi semayang. Ada orang azan di England. Ada masjid tak? Ada. Maka mukallaf balik ya. Itu 4 tandanya tu. Ingat tanda. Yang pertama, aqil. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, sempurna panca inderanya atau hawas. Yang keempat, sampai seruan Nabi kepadanya, seruan Allah kepadanya. Ya. Atau dia duduk dalam hutan. Dari kecil sampai tua duduk dalam hutan, tak ada bercampur dengan kemajuan, dengan civilization, dengan ketamadunan, tak jumpa dengan siapa-siapa. Mereka di kumpulan dalam hutan saja, tak tahu tentang Islam. Tak pernah tengok orang semayang, tak pernah tengok orang untuk aurat, tak pernah tengok orang puasa dan sebagainya. Ya, sampai dia mati. Dia bukan mukallaf. Kerana dia tak tahu langsung tentang Islam. Tak ada berita langsung sama pada dia. Radio tak ada, apa tak ada. Selagi ada radio, ada tak orang azan dalam radio? Selagi ada TV, ada tak orang azan dalam TV? Nampaknya itu bukan itu tetap mukallaf ya. Ada dia nampak. Kalau langsung tak nampak sampai dia mati. Itu dia bukan mukallaf ya. Alright. Itu yang ke-8. Yaitu fardu ain atas setiap orang yang mukallaf, lelaki atau perempuan. Jadi semua wajib. Lelaki atau wajib perempuan, lelaki atau perempuan wajib belaka. Pondan wajib juga. Unsa wajib juga. Semua tak kira ya. Mengetahui sifat-sifat Tuhan. Nak tahu sifat Tuhan tu. 20 sifat yang wajib tu kena tahu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Nak tahu tu maknanya. Bukan saja nak hafal, nak tahu makna sekali. Dan benda yang benda tu dia nak tahu. Allah tu sifat itu nak tahu belaka. Wajib. 20 sifat yang wajib tu kena tahu. 20 sifat yang mustahil, lawan yang wajib tu namanya mustahil. Itu akan kita bicara insya-Allah kan. Lawan sifat wajib tu apa? Mustahil. Apa dia wajib, apa dia mustahil, itu akan kita bicara insya-Allah. Kita mengenalkan dulu. Jadi wajib tu semua orang kena. Ya. Paling kurangnya dengan cara ijmal. Apa tu ijmal? Ringkas-ringkas, rangkum-rangkum. Itu ijmal ya. Cara ijmal. Mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan ijmal. Ijmal tu artinya rangkum-rangkum. Cukup Allah tu ada atau rangkum je dah ya. Cara itu dah.
ataupun ringkasan saja. Dengan jalan, begitu juga dengan jalan tafsil. Tafsil itu artinya apa? Tafsil. Apa artinya? Terperinci. Detail. Nak tahu. Nak belajar tu. Allah itu sifatnya wujud. Arti wujud tu ada, lawannya tiada. Mustahil Allah itu tiada. Qidam, artinya sedia. Allah itu sedia. Sentiasa ada, tak pernah tak ada. Lawannya baru. Itu mustahil Allah itu baru. Dengan dalil sekali, ya. Dengan dalilnya. Yang ketiga baqa. Apa itu baqa? Kekal. Lawannya binasa. Mustahil Allah itu binasa. Dan begitulah seterusnya. Sampai kaunuhu mutakalliman. Secara tafsil, secara terperinci. Kena tahu tu, kena belajar. Yang wajib tahu bukan belajar. Kalau dia tak payah belajar, tahu je. Pejam je mati dah datang malaikat ngajar je. Itu tak ada wajib belajar. Ada orang betul kata? Ada jenis orang betul tak? Dia tak payah belajar. Yang wajib tahu. Tahu sifat Allah yang wajib. Tahu sifat Allah yang mustahil. Tahu sifat Allah yang harus. Siapa belum tahu lagi? Wajib belajar. Wajib belajar. Tak belajar, saja tuang, apa hukumnya? Berdosa. Kalau kerana itu dia tak tahulah. Kerana itu dia tak tahu. Berdosa hukumnya. Sampai dia tak tahu. Kalau dia tak tahu kerana itu, dia tak sah imannya. Bila tak sah imannya, namanya apa orang tak sah imannya? Kafir. Salah. Apa? Kafir. Ya. Orang tak sah iman tu. Orang kafir tu. Kalau mati dalam keadaan itu macam mana? Kalau mati dalam keadaan itu macam mana? Masuk neraka berapa lama? Kekal selama-lamanya. Wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang kufur, ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat 39. Alright. Itu hukumnya. Dan tafsir. Uraian ataupun satu persatu. Cakap orang putihnya apa? Detail. Itu tafsir, ya. Detail. Berserta dengan dalil. Dalil itu ijmal. Dalil cukup satu dalil dah. Rangkum aja. Apa dalil Allah itu ada? Baharu alam ini. Apa dalil Allah itu qidam? Baharu alam ini. Apa dalil Allah itu baqa? Baharu alam ini. Apa dalil Allah itu mukhalafatuhu lil hawadith? Baharu alam ini. Apa dalil Allah itu qiyamuhu binafsih? Baharu alam. Semua baharu alam ini, baharu alam ini. Tapi nak tahu boleh huraiannya. Bukan saja hafal aja baharu alam ini. Nak tahu huraiannya macam mana. Itu secara rangkum. Secara ijmal. Cakap Arabnya ijmal. Cakap ilmu tauhidnya ijmal. Sepertinya ringkas-ringkas, rangkum-rangkum. Alright. Ada pun mengetahui dalil tafsir. Dalilnya dalam Quran, dalam akal apa ya. Itu tafsir terperinci. Dia dapat dihuraikan betul. Itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu ain cukup seorang-seorang ni. Dia tahu baru alam ini. Itu dalilnya. Baru alam ini. Itu dalilnya. Semua apa saja sifat Allah tu, dalilnya atau buktinya baru alam ini. Itu sah itu, ya. Artinya alam ni baru. Yang tak baru siapa? Allah aja. Allah tu tak, bukan dia baru dapat dah. Dia tetap berada dalam keadaan sifat-sifat yang ada tu. Kekuasaan Allah. Dari bila? Dari bila Allah tu berkuasa? Daripada azali lagi. Bila Allah tu melihat? Daripada azali lagi. Adakah dulu Tuhan tak nampak, lepas tu nampak? Ada apa tu dah? Dari bila Allah tu ilmunya. Dari bila Allah tu tahu? Adakah Allah tu belajar dulu baru tahu? Tak ada, ya. Itu namanya azali. Kita ni
Mulianya apa? Tak tahu. Ya ke tak? Mulianya keluar dari perut mak kita apa? Tak tahu. Yang tahu apa? Yang tahu menangis. Lagi? Berak. Betul kencing. Itu je. Betul lah pandai. Kenari dah jadi pandai penuh. Itu ilmu kita. Berbanding dengan ilmu Allah, dia tahu, tak pernah tak tahu. Gitu juga apa-apa sifat yang lain. Kuasa Allah daripada mula lagi sampai bila-bila dia tak ada hilang-hilang kuasanya. Dan gitu seterusnya. Itu bandingannya antara sifat Allah dengan sifat selain daripada Allah Ta'ala. Sifat makhluk. Itu yang ke-8 ya. Faham yang tu? Ada siapa-siapa memiliki masalah. Yang ke-8 itu. Hukum. Apa hukumnya? Tak baru lepas ngajuk kejap ni. Apa hukumnya? Fardu ain. Sekali lagi. Apa hukumnya? Fardu ain. Apa kata fardu ain? Wajib atas tiap-tiap individu. Tiap-tiap individu wajib. Mukallaf ya. Mukallaf tu individu lah. Semua wajib. Perempuan wajib tak? Suami perempuan wajib tak? Anak-anak perempuan wajib tak? Bibi perempuan wajib tak? Apa saja yang bawa jagaan perempuan tu wajib ya. Itu fardu ain. Alright, yang ke-9. Kelebihannya. Apa kelebihannya mengaji tauhid ni? Berbanding dengan ilmu Al-Quran. Bagus pula tu. Berbanding dengan ilmu hadis. Bagus tu. Banding dengan ilmu fiqh. Bagus tu. Ilmu semayang, ilmu puasa, ilmu zakat dan sebagainya. Bagus semua tu. Tapi tauhid ni ada kelebihannya. Dia yang paling utama ya. Iaitu semulia-mulia ilmu yang paling mulia. Dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu-ilmu yang lain. Mana lebih tinggi darjatnya? Ilmu tauhid ke ilmu fiqh? Ilmu tauhid ke ilmu hadis? Ilmu tauhid ke ilmu tajwid? Tauhid nombor 1 ya. Bukan tak penting tajwid tu, bukan penting. Tapi dia secondary ataupun apa secondary. Yang kedua ataupun yang di bawah daripada ilmu tauhid. Nombor 1 ilmu tauhid. Semua kena tahu. Manusia semua tahu, kena tahu belaka, wajib. Malaikat kena tahu belaka, wajib. Lagi apa? Selagi ada otak ya, kena tahu belaka. Manusia kena tahu, malaikat kena tahu, jin kena tahu. Ya. Semua tahu lah. Yang ada yang boleh berfikir. Yang lain tu binatang tak payah tahu kerana dia tak boleh berfikir. Gajah tak payah tahu. Tapi gajah tu mentauhidkan Allah tak? Dia tu semula jadi mentauhidkan Allah. Gajah tu mentauhidkan Allah, rimau mentauhidkan Allah, buaya mentauhidkan Allah, apa saja. Mereka itu tak payah belajar. Tapi dia tetap mentauhidkan Allah ya. Pokok tu mentauhidkan Allah. Semua sekali. Matahari mentauhidkan Allah, bulan mentauhidkan Allah. Kerana mereka itu bukan tahu nak deraka. Mana tahu nak deraka? Ada orang gajah deraka. Dia bukan tahu pun, mana tahu betul tak betul, dia tak tahu. Dia buat aja. Jadi dia tak payahlah belajar mentauhidkan Allah. Tapi yang boleh berfikir, semua mesti mentauhidkan Allah. Di antaranya apa? Manusia. Dan mukallaf tadi. Tapi manusia mesti mukallaf. Baru dia kena mentauhidkan Allah. Kalau dia bodoh, bukan mukallaf. Kalau dia gila, dia bukan mukallaf. Ya? Jin pun begitu. Ada tak jin yang gila? Entahlah, saya pun tak tahu. Tak pernah tengok pun. Tapi kalau ada, dia bukan mukallaf. Kalau tak, dia kena mentauhidkan Allah. Lagi apa? Iblis. Mentauhidkan Allah. Dia jenis apa? Iblis ni. Jenis jin. Dia wajib ke tidak dia mentauhidkan Allah? Wajib. Cuma dia derhaka. Dia tahu benda tu patut buat tapi dia tak buat. Ya tak? Iya ke dah. Allah suruh dia tunduk pada Adam. Dia tak nak tunduk. Itu dia derhaka lah. Maknanya dia tahu tak benda tu dia wajib tunduk pada Adam? Tahu, tapi saja tak nak buat. Itu iblis ya. Begitu juga yang lain-lain. Syaitan.
Dia tahu dah wajib ikut perintah Allah. Tapi apa dia ajak kita? Jangan ikut perintah Allah. Syaitan tu tentera iblis lah. Komandernya iblis. Tentera-tenteranya syaitan. Sentiasa mengajak kita kepada kejahatan. Itu ya. Itu kelebihannya. Kelebihan yang lebih mulia, lebih tinggi darjatnya. Nombor 1. Iaitu ilmu yang paling tinggi. Daripada ilmu-ilmu yang lain. Kerana menuntut hadis Nabi SAW. Ini hadisnya. Tengok apa kata Nabi ya. Inna Allah Ta'ala lam yatrid syai'an afdala minal tauhidi wa salati walau kana syai'un afdala minhu laftaridatu ala malaikatihi minhum raki'un wa minhum sajidun. Artinya apa? Sesungguhnya Allah itu tidak akan memfardukan sesuatu yang lebih afdal melainkan tauhid. Tauhid ni semua orang kena belajar. Semua orang kena yakin dengan dia. Siapa? Malaikat kena yakin. Okay? Jin kena yakin. Okay? Manusia kena yakin. Semua dah. Yang mukallaf tu kena yakin. Yang lain tak ada. Walaupun di antara ibadah yang paling utama ialah semayang. Ya tak? Ya ke tak? Antara utama ialah semayang. Paling tinggi lah semayang tu. Tapi dia tak tertinggi. Bukan setinggi ilmu tauhid. Semayang tu tidak tertinggi daripada ilmu tauhid. Tidak lebih tinggi daripada ilmu tauhid. Kenapa? Kalau semayang, ada tak rukuk, ada tak sujud, ada tak iktidal, ada tak duduk antara dua sujud, ada tak duduk tahiyat akhir. Dalam semayang ada tak itu? Ada. Tapi ada tak makhluk yang tak sujud? Kalau dia sujud aja, tak ada rukuk. Kalau dia rukuk aja, tak ada berdiri. Kalau dia berdiri aja, tak ada sujud. Ada tak makhluk jenis itu? Jadi kalau dia tak berdiri itu, dia tak sah lah. Patutnya. Tapi dia, malaikat tu diperintah apa itu? Berdiri aja, tak ada sujud. Duduk aja, tak ada bangkit. Baca Quran je tak ada berhenti. Selawat je tak ada berhenti. Jenis malaikat tu. Yang kita buat ni kombinasi daripada segala pekerjaan malaikat. Yang kita buat ni ada tak berdiri, ada tak rukuk, ada tak iktidal, ada tak sujud, ada tak duduk antara dua sujud. Itu kombinasi tu. Malaikat kalau sujud aja, tak ada duduk. Kalau rukuk aja, tak ada iktidal. Kalau berdiri aja, tak ada duduk. Jadi yang tak dibuat tu patutnya tak sah lah. Patutnya dah. Bukanlah semayang namanya. Tapi mereka itu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia suruh buat apa itu. Allah Ta'ala suruh kamu ni baca Quran. Tak habis. Allah perintahkan dia sujud, tak bangkit. Sampai bila-bila. Allah perintahkan dia rukuk aja, tak ada berdiri. Jadi mana tak berdiri tu artinya tak sah lah sebenarnya. Patut kalau kita apa itu ya. Kalau kita rukuk aja boleh. Tak boleh. Lagi kita ada berdiri, ada duduk, ada sujud, ada iktidal. Jadi maknanya ada benda dalam semayang tu yang dia tak buat. Tapi dia tidak dikira derhaka. Betul tak? Faham cakap saya ni? Ada perbuatan-perbuatan yang dalam semayang tu dia tak buat, malaikat tak buat. Tapi dia pula ada berdosa. Kerana dia diperintahkan demikian. Jadi maknanya bukanlah betul. Tapi kalau tauhid, banding dengan tauhid tadi, berbanding dengan wujud, qidam, baqa', mu'alafatul hawadith, semua kena yakin dengan dia. Semua kena bertauhid. Jibril kena tauhid dah. Kena bertauhid dah. Mikail kena bertauhid dah. Israfil kena bertauhid dah. Semua malaikat kena bertauhid. Jadi mana? Tauhid tu semua orang kena. Semua makhluk kena. Tapi semayang, ada yang tak payah sujud. Ada yang tak payah rukuk. Ada yang tak payah iktidal. Faham ke cakap saya ni? Ada benda yang dia tak buat. Jadi maknanya lebih penting
Tauhid ke lebih penting semayang? Lebih penting tauhid ke lebih penting semayang? Tauhid lebih penting lagi. Jadi itu sebab dia katakan yang paling mulia, paling utama. Kalau tak faham juga tak jenuh dengan ajar ni. Itu dikatakan lebih mulia. Kerana malaikat tu ada yang sujud selama-lamanya. Ada yang berdiri selama-lamanya. Ada yang duduk selama-lamanya. Ada selawat selama-lamanya. Tak buat yang lain. Sedangkan tauhid semua orang kena buat. Semua orang kena beriman dengannya. Semua orang kena faham, meyakini wujud qidam baqa sampai kaunuhu mutakalliman. Itu tandanya tauhid itu lebih mulia daripada segala ibadah yang lain, ya. Senya tengok mana? Cakap Melayu ni. Senya Tuhan tidak memfardukan. Yang itu tak fardu. Ada tak malaikat yang tak wajib sujud? Ada tak malaikat yang tak wajib sujud? Ada tak malaikat yang tak wajib rukuk? Ada tak malaikat yang tak wajib berdiri? Ada tak malaikat yang tak wajib duduk? Ada belaka. Ada benda-benda yang tak wajib bagi dia. Maknanya adalah benda yang tidak terpenting. Tidak terpenting tauhid. Faham kat saya ni? Dan nombor satu tauhid. Tauhid apa? Semua kena mengamalkannya. Semua kena meyakini dia. Wujud qidam baqa tu kena yakin semua. Ini dah. Senya Tuhan tidak memfardukan sesuatu yang terlebih afdal daripada mengesakan Tuhan. Semua orang kena mengesakan Tuhan. Apa tu mengesakan Tuhan? Menunggalkan Tuhan. Mengatakan Allah aja Tuhan, yang lain semua bukan Tuhan. Faham ke ni? Itu namanya mengesakan Tuhan. Menunggalkan Tuhan. Menyatakan hanya Allah Tuhan, yang lain semua bukan Tuhan. Pokok bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, api bukan Tuhan, cahaya bukan Tuhan, gajah bukan Tuhan, lembu bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah. Ni semua orang wajib ni. Bukan orang aja, malaikat pun wajib. Lagi jin pun wajib. Lagi apa lagi? Makhluk-makhluk yang lain tu semua wajib mengesakan Tuhan, ya. Itu tanda mengesakan Tuhan tu ialah paling utama. Paling afdal, ya. Senya Tuhan tidak memfardukan sesuatu yang lebih afdal daripada mengesakan Tuhan. Dan jika ada sesuatu itu yang terlebih afdal daripadanya, nescaya wajiblah mereka. Wajib lagu. Apa yang wajib? Mengesakan Tuhan. Yang lain tak ada wajib. Yang terlebih afdal daripadanya, nescaya tetaplah telah difardukan ke atas malaikat. Tentulah ada yang difardukan atas malaikat. Wajib kamu rukuk, wajib kamu sujud, wajib kamu i'tidal. Tapi ada tak benda yang tak wajib bagi malaikat? Ada tak benda yang tak wajib bagi malaikat? Yang sujud wajib i'tidal tak? Tak ada. Yang rukuk wajib sujud tak? Tak ada. Jadi ada yang tak wajib. Maknanya kau orang afdal lah. Kalau afdal, semua kena wajib. Buat belaka. Saya ni cakap Melayu ke cakap Jepun? Macam blank macam apa je? Macam tak faham aja? Faham? Siapa tak faham ke tangan? Jadi maknanya ada benda yang tak wajib bagi malaikat. Sedangkan mengesakan Tuhan, malaikat wajib tak? Jin wajib tak? Manusia wajib tak? Itu tandanya. Itu dia paling mulia. Padahal setengah daripada malaikat itu ada yang rukuk selama-lamanya. Yang rukuk tu rukuk aja, tak ada sujud. Selama-lamanya. Dan ada yang apa? Setengahnya ada yang sujud selama-lamanya. Yang sujud aja, tak ada rukuk, ya. Jadi ada benda yang dia tak buat dalam sembahyang tu. Kalau dia rukuk aja, tak ada sujud. Kalau dia sujud aja, tak ada rukuk. Itu dia. Sebab itu dikatakan dia ni yang paling mulia, paling utama, paling afdal. Apa dia paling afdal? Mengesakan Allah. Tapi yang mengesakan Allah tu siapa diperintahkan Allah untuk mengesakannya? Siapa diperintahkan Allah untuk mengesakannya? Semua makhluk.
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Diwajibkan kamu tu, difardukan kepada kamu tu supaya jangan menyembah yang lain kecuali dia. Dia siapa? Allah. Nak nyembah Allah aja. Nak takut kepada siapa? Allah aja. Itu mengesahkan Allah ya. Nak kasih pada siapa? Pada Allah aja. Nak patuh pada siapa? Pada Allah saja. Itu tak tanda. Ilmu tauhid itu paling tinggi darjatnya, paling mulia. Apa? Dan juga kerana ilmu tauhid ini jadi asal bagi segala ilmu-ilmu yang lain. Yang lain-lain tu semua kedua lah atau ketiga, keempat. Tapi nombor satu tauhid, nombor satu ya. Sebab inilah soalan yang pertama yang akan ditanya Allah setelah kita mati nanti. Tauhid nombor satu. Kalau dalam dunia ni kita tak faham tauhid, tidak mentauhidkan Allah, tak boleh jawab soalan ya. Semayang nombor dua. Udah habis ilmu tauhid baru tanya tentang semayang. Soalan yang pertama apa? Siapa Tuhan kamu? Kalau kita tidak mentunggalkan, mengesahkan Tuhan, boleh jawab. Bukan nak jawab tu ilmu kita, bukan ingatan kita, bukan hafalan kita. Yang nak jawab tu apa? Amalan kita. Dalam dunia ni kita bertuhankan Allah tidak? Kalau kita bertuhankan Allah, baru boleh jawab. Yang takut hanya kepada Allah Ta'ala. Nak serah diri kepada Allah Ta'ala. Yang kasih hanya kepada Allah Ta'ala. Nak taat hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan ada taat kepada yang lain. Jangan kita dengan Allah pun takut, dengan hantu pun takut. Itu apa? Kalau dua-dua takut, Allah pun takut, hantu pun takut, apa? Itu dia mensyirikkan Allah. Tahu? Ya? Dengan Allah pun dia nak nyembah, dengan patung pun sembah juga. Itu mensyirikkan Allah. Dengan Allah pun dia nak kasih, dengan duit pun dia kasih juga. Itu mensyirikkan Allah. Jadi itu nak faham yang tu ya. Bukan suruh bencikan duit, tapi lebih kasihnya kepada Allah daripada duit. Lebih kasihnya kepada Allah daripada jawatan. Lebih kasihnya kepada Allah daripada harta benda. Lebih kasih dia kepada Allah daripada segala-gala yang lain. Allah nombor satu. Nombor dua Nabi. Itu dia. Baru dia boleh jawab nanti. Siapa Tuhan kamu? Dia jawab Allah Tuhanku. Kerana dia hanya kasih kepada Allah Ta'ala. Itu soalan yang pertama. Yang kedua tanya apa? Siapa Nabi kamu? Kalau kita tak kenal Nabi Muhammad, tak tahu cara apa ajaran-ajaran dia, tak tahu, macam mana jawab? Tak pernah ikut sunnah dia. Yang kedua. Yang ketiga, apa agama kamu? Sebab tu kita hidup mesti ikut cara Islam. Baru boleh jawab nanti. Apa jawab? Apa agama kamu? Apa jawab? Agama aku adalah Islam. Jadi macam mana nak jawab tu bukan pengetahuannya. Bila nak jawab? Bila nak jawab? Amalan kita nak hidup cara Islam. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Semayang cara Islam, berpakaian cara Islam, nikah kahwin cara Islam, berumah tangga cara Islam, didik anak cara Islam. Apa saja kena ikut cara Islam. Kerana Allah khabar betul. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti, di hari kiamat nanti akan menjadi orang-orang yang rugi. Tak ikut Islam rugi. Tak nak rugi, kena ikut Islam. Ya. Baru boleh jawab. Wa ma dinuka? Apa agama kamu? Agama aku adalah Islam. Betul apa? Tanya lagi apa? Dah tanya Allah, tanya Nabi, tanya agama. Apa tanya lagi? Di mana kiblat kamu? Wa ma qiblatuka? Sebelum kiblat dia tanya lagi apa? Wa ma imamuka? Apa imam kamu? Bukan siapa imam kamu. Apa imam kamu? Kalau siapa imam kamu boleh jawab. Imam saya Haji Mara'i. Bukan itu jawabnya. Apa imam kamu? Jawabnya apa? Al-Quran imam aku. Jadi kita hidup ni berpandukan Al-Quran. Yang mana yang dibenar Quran itu kita buat. Yang mana dilarang Al-Quran kita tinggalkan. Baru boleh buat. Baru boleh jawab.
Kemudian baru tanya di mana kiblat kamu. Orang tak semayang tahu ke mana kiblat. Dalam hidup nak kena semayang. 5 waktu semalam. Kena semayang. Malam tadi saya ngajar bab semayang. Di Batu Putih. Mengapa ada semayang 5 waktu tu? Apa hikmahnya semayang Zuhur, semayang Asar, semayang Maghrib, semayang Isyak, semayang Subuh dan sebagainya. Kena tahu tu. Ikut cara Islam. Apa pun kena ikut cara Islam. Itu yang ke-5. Yang pertama, siapa Tuhan kamu. Yang kedua, siapa Nabi kamu. Yang ketiga, apa agama kamu. Yang keempat, di mana kiblat kamu. Yang kelima, apa? Apa imam kamu. Yang keenam, siapa saudara-saudara kamu. Waman ikhwanuka. Kena berbaik-baik dengan masyarakat. Berbaik-baik dengan jiran. Jangan bergaduh je. Baru bila jawab, baru ditanya bab semayang. Jadi yang pertama ditanya bab tauhid ke bab semayang? Sekali lagi. Yang ditanya bab tauhid ke bab semayang? Tauhid dulu. Jadi mana lebih penting? Semayang ke tauhid? Ini nisbah tadi ya. Bandingan dengan ilmu-ilmu yang lain. Tauhid dulu. Kena belajar tauhid dulu. Dan juga kerana ilmu tauhid ini jadi asal bagi segala ilmu-ilmu yang lain yang wajib diketahui. Dan lagi kerana mulia maudhu'nya. Maudhu' itu tajuknya. Iaitu yang kita bicarakan tadi, apa tajuknya? Zat Tuhan. Zat tu apa? Bukan zat makan, bukan zat vitamin, protein, karbohidrat, itu zat makan. Ini zat Tuhan, diri Tuhan tu macam mana? Itu nama zat Tuhan. Dan Rasul, dan juga zat Rasul. Dan itu yang paling mulia. Manusia yang paling mulia siapa? Siapa manusia yang paling mulia? Rasul. Tak ada yang lebih mulia dari Rasul. Yang paling mulia Allah. Di bawah Allah Rasul lah. Dan dari itu jadilah ia semulia-mulia ilmu. Sebab kita ngaji ni ilmu yang paling mulia, ilmu tauhid ni ya. Okey, itu yang ke-9. Yang ke-10, kesudahan ilmu ini. Apa faedah kita? Apa sudahnya kita ngaji ilmu ni? Iaitu dapat membezakan di antara aqaid. Aqaid itu apa? Kepercayaan yang tetap. Kepercayaan yang dah terikat, dah tersimpul. Itu aqaid. Dan kepercayaan yang sah dan yang batil. Kita sedar yang mana betul, yang mana tak betul. Yang mana betul, kita tahu. Yang mana tak betul, kita tahu. Itu kesudahannya. Kerana dalam hidup ni ada tak kepercayaan-kepercayaan yang lain? Ada tak tauhid apa namanya ilmu akidah yang lain? Ada. Hindu ilmu kepercayaan, Buddhism ilmu kepercayaan, Sikhism ilmu kepercayaan. Lagi apa? Secularism ilmu kepercayaan, Komunism ilmu kepercayaan. Terima Tuhan tak tu? Terima Tuhan ke ilmu yang lain tu? Tak ada. Yang nak terima hanya akidah Islam. Itu aja. Kemudian Islam tu banyak pula tu. Kita baru habis kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah tu. Banyak ada akidah lain daripada akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Berapa? Berapa akidahnya? Umat Islam akan berpecah kepada berapa pecahan? 73. 73. Umat Yahudi berpecah kepada 70. Salah. 71. Umat Nasrani berpecah kepada 72. Umat Islam berpecah kepada 73. 72 daripadanya termasuk Yahudi dan Nasrani itu masuk neraka. 72 daripada yang masuk neraka. Hanya satu saja yang masuk syurga tak masuk neraka. Apa dia? Akidah apa? Ahlussunnah Wal Jamaah. Jadi bila kita belajar ni kita tahulah mana yang betul, mana yang tak betul. Mana yang sah, mana yang batil. So yang akidah kita betul. Bila betul, baru ditanya tentang hukum-hukum lain. Ditanya tentang fiqh dan sebagainya. Alright, itu kesudahannya. Iaitu dapat membezakan di antara aqaid dan kepercayaan yang sah. Yang sah itu apa? Yang diterima Allah Ta'ala.
Ya, Allah terima dia sebagai satu akidah yang sah. Dengan yang batil. Yang batil tu lah. Yang salah, yang tak betul. Ya, itu mabadi yang solo. Ya. Akan datang kita akan baca apa? Kenyataan yang utama. Kita mengenal hukum akal. Hukum banyak. Ada hukum akal, ada hukum syara, ada hukum adat, ada hukum wad'i dan sebagainya. Itu kita mengenal macam mana. Apa dia ilmu hukum akal. Ya. Apa dia hukum syara, apa dia hukum adat dan sebagainya. Itu akan datang kita baca insyaAllah. Untuk pagi ini cukup sekadar itu. Ya. Ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada nak bangkang? Setuju belakang lah? Tak ada bangkang ya? Setuju belakang? Ya benar ni. Okey. Siapa ada masalah? Ya. Yang apa ni golongan yang di jam begitu satu kali begitu dua dari itu semua tu semua tu kita 72 masuk neraka belaka tu. Semua masuk neraka belaka. Yang tak masuk neraka satu aja, iaitu akidah Islam bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak ada masuk neraka. Cuma ada yang masuk neraka sementara, ada yang masuk neraka kekal. Ya. Kalau bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang kekal, ada yang sementara. Kalau sampai akidah apa tak betul, jadi apa? Kekal dalam neraka ya. Tapi kalau ada pertikaian tentang akidah tapi tak selari dengan kehendak Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu dia tak kekal dalam neraka. Akan masuk syurga sebab itu. Kerana akidah asasnya betul. Okey, lagi? tanya kalau seseorang itu tadi Ustaz katakan dia kalau kita yakin kita tak apa kan. Tapi kalau sifat semula dia takut. Misalnya kalau dia takut, dia malam dia takut, dia takut, dia tengok di mana dia takut. Tapi bukanlah maknanya dia kata dia takut pada makhluk apa, dia tak tahu Allah. Jadi macam mana? Kira macam mana dosa ke? Yang salah takut tu takut yang lain-lain melebihi takutnya kepada Allah Ta'ala. Itu yang salah. Takut ke hantu semua orang takut. Saya pun takut. Takut ke miskin. Siapa tak wani? Siapa tak takut miskin? Angkat tangan. Siapa tak miskin? Angkat tangan. Tak nak. Takut miskin. Ada seorang je tak takut ke miskin. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Dia tak takut miskin. Minta miskin pula tu. Berdoa kepada Allah. Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa syurni fi zumratil masakin. Itu Nabi minta. Tadi dengar orang amin pun. Amin ke lah? Saya nak doa sekali lagi. Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa syurni miskina. Apa? Wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin dan himpunkan aku di kalangan orang-orang yang miskin di akhirat besok. Kenapa tak amin kan? Patutnya amin kan. Jadi untuk saya seorang je. Saya doa untuk saya je. Tapi tak dia amin juga. Untuk saya, untuk perempuan tanda. Ustaz untuk diri sendiri. Untuk orang lain pun tanda. Saya baca tadi dalam isim mufrad ke isim jama'. Isim mufrad untuk seorang je. Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, jadikanlah aku ni orang miskin. Hidupkan aku dalam miskin. Wa amitni miskina. Dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wa syurni fi zumratil masakin. Dan himpunkan aku di kalangan orang miskin. Itu untuk saya seorang je. Pun tak ada amin kan? Mujur tak amin pun boleh dah. Letih saya. Mujur tak faham ni kan? Kalau faham tadi, dia amin ni tak? Dia amin saya seorang daripada miskin. Kalau saya baca Allahumma ahyina miskina, itu betul. Itu untuk semua sekali. Jadi jangan takutkan miskin tu, lebih takut kepada Allah Ta'ala. Miskin tak apa? Takut memang semua orang takut. Semua orang takut apa? Kebuluran. Semua orang takut dengan apa? Sakit yang tedeh. Semua takut begitu. Tapi jangan takut itu melebihi daripada takutkan Allah Ta'ala. Kena takut hanya kepada Allah Ta'ala. Yang lain bukan tak usah takut. Kurang. Daripada takut dengan Allah Ta'ala. Ya. Okey. Terjawab soalan tadi. Okey. Lagi? Kasih pun habis itu juga. Siapa tak kasih yang keluarga yang tangan?
Kasih, tapi kasihkan keluarga itu jangan melebihi kasihkan Allah Ta'ala. Dan sebagainya. Lagi? 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 Oh, dah 5 kali lagi. Tak ada soalan. Sekian dulu untuk pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.